So kita teruskan. So filter ni lah. Okay, oil bag filter ni dia macam saya cakap, dia akan turun ke bawah dulu. Kemudian dia akan saya tebalkan sikit ni dulu. Dia akan masuk ke bawah ni. Kemudian nampak dia akan melalui minyak ni dulu. So masa ni dia akan berpusar kat sini. So mana yang pasir berat tu akan duduk dekat minyak. Hanya udara saja yang akan melepasi filter dan masuk ke dalam inlet. Okey. Ni Boleh. filter dah. Ya. Okey. Okay, seterusnya seterusnya saya ni. Okey, cyclone filter. Cyclone filter ni sebenarnya susah nak jumpa, tapi cyclone filter ni kita panggil apa dia banyak guna pada macam kita panggil apa? Mesin boleh Machinery jugalah. mesin ni selalu mesin banyak pakai. Sebab mesin ni sensitif sikit. Lagi satu kadar penggunaan mesin dengan traktor berbeza. Contoh kalau traktor, maksudnya kalau start pukul 8, tengah hari stop kan. Kemudian dia akan sambung sampai petang, lepas tu stop. Tapi kalau mesin ni, dia 24 hours. So dia banyak gunakan filter yang kena filter yang khas, yang mana boleh ada konsep, maksudnya boleh asingkan. Dia boleh asingkan debu, yes, dia punya pasir tu. Okay, dia boleh separate, dia boleh asingkan. Jadi debu, besi, apa semua yang bahaya. Benda asing lah. Lepas sebab dia berfungsi, dia beroperasi tak macam kenderaan. Kalau macam kenderaan, you ada stop kan, ada waktu you stop. Tapi kalau mesin, biasanya 24 jam. Saya pernah satu industri, dia punya mesin lah. Setahun hanya cuti, mesin tu hanya rehat. Tak silap saya setahun 2 kali je. Dan rehat dia 5 hari saja. 5 hari saja. Dia stop. 5 hari, 3 hari je tu. Lepas tu dia start balik. 24 jam. Sekali dia on, tak ada off. Dia on sampai tengah tahun, dia stop. Maintenance, start balik. Jalan on sampai bulan 12, off 3 hari, maintenance, jalan balik. Jadi kadar penggunaannya sangat heavy. Jadi dia punya sistem pun, dia kena satu sistem yang boleh melindungi dia. Sebab kekerapan dia bekerja lebih tinggi daripada jendera ataupun kenderaan. Memang sangat tinggi. Okey? Biasa digunakan pada mesin. Okey? Pada mesin. Okey, apa je salah ni? MESIN, sorry. Mesin. Yang mana kadar operasi ataupun kadar ia beroperasi lebih lama, ataupun kadar operasi dia lebih kita panggil apa? Operasinya tanpa henti. Dia tak macam kereta. Kalau kereta kita balik kerja. Tapi kalau mesin memang berjalan saja. Selagi tak meletup kilang tu, berjalanlah. Empat jam. Bisa digunakan pada kadar yang pada masa kadar yang panjang. Kadar
Gunakan pada mesin yang mana yang mana kadar operasinya lebih lama. Allah. Cikgu, baik cikgu type kadar beroperasinya selama 24 jam /7. 24 jam? 24/7, faham tak? Oh. 24 jam /7. Ya. Sekejap saya betulkan sikit dia punya tulisan dia. Okey. Ngam. Jadi selalu tanpa henti lah, memang operasinya, kadar operasi dia tinggi. Kadar operasinya memang melebihi daripada jentera lain. Macam kalau lori tu ada berhenti-berhenti juga, tapi kalau mesin memang non-stop. Okey. Okey, Kasan nak tambah apa-apa? Ya. Tak. Semua okey. Ada, okey. Okey, lepas tu yang pattern jenis lain pula. Tadi pattern ada oil bed. Lepas tu pattern cyclone, free filter. Lepas tu jenis open pot. Open pot ni pun open pot ni dia terbuka lah. Dia ada open pot terbuka. Open pot ni means dia kelebihan dia selalunya dia mudah selenggara. Tak banyak benda nak kena buka. Dia tak banyak benda nak kena buka. Berbanding dengan yang filter kita biasa pakai tu, nak kena ada skru, ada klip buka kan. Tapi kalau jenis open pot ni dia senang je, sekejap je. So mudah. Okey? Mudah. okey. Mudah untuk diselenggara. Pakai sembur. Selenggara. Lepas tu banyak digunakan pada kenderaan di atas jalan raya. Okay. Tapi tak semualah. Sebab open pot ni selalu pakai filter tertutup lagi banding dengan open pot. Okay. Ya. Jadi dia mudah selenggara. Yang betulnya saya pernah yang saya tahu open pot paling betul, paling tepat, dia ada plate, dan plate ni elak bila pasir berlalu kat situ ataupun dia melindungi sebagainya. Tapi kalau compare open pot dengan filter OEM yang biasa kereta pakai tu, yang itu lebih baik, tertutup. Macam ni terdedah kan. Boleh jadi debu dia lebih tinggi banding dengan satu lagi filter, lebih tertutup. Okey. Okey. Dan banyak digunakan pada kenderaan masa kini. So banyaklah, mudah. Senang sementara. Ya? Benda ni dia ibarat macam manusia lah. Bila manusia dia stay indoor terlebih lama, dia rasa macam sesak nafas lah. Kalau bila dia keluar daripada rumahnya, dia akan rasa lebih bebas. Tapi walau bagaimanapun, dia ada kelemahan dia. Kelemahan dia kalau pertama sekali hujan, bahaya. Sebab air boleh masuk dekat celah-celah mana-mana, air boleh masuk. Jadi kalau open pot ni jenis bahayanya pada air. Dari sisi negara memang mudah kan. Buka kan, satu skru je kan. Tapi kalau dari segi bahaya dia, cakap cikgu sama. Macam mana? That's why saya cakap cikgu, dia lebih kurang sama macam manusia. Kalau manusia dia stay under roof terlebih lama, dia akan rasa macam terperangkap, and then dari segi pernafasan pun rasa macam kurang flow lah. Airflow dia kurang lah, faham tak? And then bila dia keluar,
dia rasa bebas. Okay. Tapi kesannya sama ada dia kena cahaya matahari itu biasalah. Matahari tak, masalah saya air. Yelah betul lah. Bila kena air hujan, manusia tu sama ada dapat penyakit ataupun kebanyakan dapat penyakit lah. Benda sama tu. Boleh bayang tak? Boleh. Alah, Cuma senang bezanya, cerita kalau kalau kena air basah lah. Itu saja. Yes, basah. Ya. Bahaya. Bila masuk dalam combustion chamber, dia akan mengganggu pembakaran dalam enjin. Itu masalahnya. Bila jenis open port ni. Kalau jenis yang tertutup punya, dalam import tu, itu okey. Dan biasanya dia punya laluan udara tu, dia akan turun ke bawah, duduk di bahagian bawah lampu. Bawah lampu ataupun dekat bahagian chassis lah, supaya udara masuk kat situ lebih bersih berbanding dengan yang terbuka. Kalau terbuka ni dengan air, pasir, tapi kalau yang jenis OEM untuk manufacturing pakai tu biasanya dia letak bawah lampu dan mudah untuk udara bersih, lagi mudah, lagi senang dan terlindung daripada air. Tapi kalau you lalu banjir, air lebih daripada tayar, tenggelam, filter, kena habis. Tu bahaya dia. Walau macam mana pun, sebenarnya filter ni bergantung pada kegunaan kita lah. Kita main industri ke, kita main kereta lumba ke kan, circuit ke, ataupun kita buat kenderaan untuk kegunaan pergi kerja balik kerja ke, jadi bergantung. Okey, bergantung. Okey, seterusnya. Okey, kalau sebut pasal filter ni, lokasi. Okey. Kalau zaman dulu punya filter, nampak tak ada corong. Okey, kalau kita tahu air filter cleaner tube ni, ada setengah kereta daripada filter. Kalau macam Gen 2 dia letak dekat belah atas radiator, betul? Betul tak? Ya. Betul. So udara sejuk direct daripada depan tu masuk terus. Dan tu bagus dari segi tu. Ada setengah pula dia letak, tengok dekat bawah lampu macam saya cakap. Jadi bergantung. Okey, bergantung. Lepas tu ada pula yang jenis duduk dekat atas throttle body pun ada. Macam kereta-kereta zaman sekarang banyak filter duduk atas throttle body terus. Sambung dengan throttle body terus. Okey. Contoh macam Myvi apa semua kan. Mana filter terus sambung dengan throttle body. Terus direct, indirect. Kebanyakan kereta Pro2 lah. Pro2. Bukan kereta Pro2, banyak kereta yang compact, kereta yang ekonomi punya kereta. Kalau melibatkan laluan yang panjang sebenarnya kalau melibatkan laluan yang panjang, yang jadi masalah adalah heat transfer, akan berlaku panas. Contoh laluan, you daripada radiator pusing bawah sampai throttle body. So dalam perjalanan udara tu nak ke throttle body pun dah panas disebabkan kepanasan enjin. Boleh faham maksud saya? Betul. Ya. Jadi contoh lagi, sebagai saya ambil tadi jenis pot ni. Ada setengah orang pula dia modified dekat laluan intake ni, dia besi. Yang kat sini dia besi. Bila besi, you pakai besi panas. Bila besi panas, disebabkan kepanasan enjin, udara yang lalu dekat situ juga suhu dia akan meningkat. Dia akan jadi panas juga. Jadi kalau diesel tak apa, diesel bila udara panas, dia boleh banyak membantu. Tapi kalau petrol, udara panas, dia akan ganggu dari segi pembakaran. Sebagai contoh macam, kalau kita perasan masa kelas sains dulu, kita main penunduk Bunsen kan. Penunduk Bunsen tu kan kita adjust dia punya aliran udara kan. Jadi kalau buka besar api biru, buka kecil api berjelaga warna merah. Maksudnya di sini, udara ni, kita ada kadar oksigen kan. Kalau udara tu sejuk, berarti oksigen dia juga akan tinggi. Maksudnya udara panas, kadar kandungan oksigen dia adalah rendah. Sekejap. Iya. Okey? Dia bila udara panas masuk dalam laluan, dia mengganggu pembakaran nanti. Sebab lagi panas udara, lagi rendah kadar oksigen dia. Macam kita naik kereta, panas-panas kan, parking kat tengah padang. Lepas tu lari terus masuk dalam kereta kan panas, sesak nafas. Bila kita nak nafas pun sesak. Jadi
Ya. Jadi susah. Sekejap saya adjust ni kejap. Kebanyakan di bahagian atas head lah. Head engine. Macam mana lagi sekali? Lokasi air filter kalau di kenderaan kebanyakan terletak di atas berada di atas enjin. Ya, kalau yang banyak baru semua banyak filter letak ke atas enjin. Sebab apa? Ya. Terus udara tu diambil pada sekian ataupun yang ni terus direct masuk ke dalam. Jadi dia tak Ya, sempat sebab- dipanaskan oleh sekeliling enjin tu. Lagi satu kalau kita tengok gambar raja atas kan, yang jenis ada setengah dia pakai intercooler kat atas kan. Lepas tu dia ada scope atas bonet. Ya. Jadi udara sejuk terus. Sejuk kan terus masuk dekat intake, jadi udara sejuk, tak panas, jadi mudah. Pembakaran pun jadi tiada masalah. Okey. Boleh faham? So biasanya Okey, lokasi filter ni biasanya terletak. Nak tambah sesuatu. Boleh. Silakan. Sebenarnya intake sama air filter benda yang sama lah, kira benda yang sama lah. Yes. Kalau boleh dia letak bahagian atas. Satu ialah banjir. Ya, betul. Ya, kalau you letak bawah bumper boleh juga, tapi masa hujan itu susah sikit lah kan. So engine ni boleh 100% tenggelam dalam air. Yes. Tapi air filter sama intake dia kenalah di atas air kan. Betul, paling betul. Supaya tidak masuk. Itu yang paling penting lah. Betul. Itu saja. Sebab kalau yang pattern lama kan Kasen dia letak bawah lampu kan, macam Mitsubishi lama letak laluan filter penyambungan duduk bawah. So Betul. bahaya. Jadi bahaya. Ya. Tapi kalau letak atas, tambah kita negara khatulistiwa lah, selalu negara lembap udaranya lembap, ataupun selalu Betul. hujan. Jadi kita selalu berhadapan dengan banjir kan. Jadi filter tu paling baik macam cakap lah, letak atas pada tempat yang lebih tinggi. Lagi satu udara sejuk terus masuk pun satu perkara juga. Macam Betul, EPS betul. lah, electronic power steering. EPS zaman dulu kan duduk dekat steering rack. Yep. EPS sekarang saja dipindahkan di bawah steering. Jadi kalau banjir pun tak ada masalah. Kalau hujan pun tak ada masalah. DC motor untuk electronic power steering tu terlindung daripada mudah terkenai. Berbanding dengan kereta zaman dulu tahun 90-an, saya tengok Daihatsu buat electric motor starter DC tu letak dekat steering rack. So kalau kat Jepun tak apalah, tak hujan kan. Maksudnya tak banjir, macam kita tak sesuai, tenggelam, habis jam semua. So dari segi filter pun sama kat, filter ke intake lah. So diletakkan tempat tinggi lah. Yang zaman sekarang ni banyak satu macam kau cakap Kasan, kawasan yang tinggi lah. Elak daripada mudah terdedah kepada air. Lepas tu terdedah pada udara sejuk. Jadi bila udara sejuk dia lebih baik dari segi pembakaran. Bagi enjin jenis petrol Kasan. Dua-dua. Ya betul lah. Terletak pada kawasan yang terlindung daripada air, boleh Betul. Tapi dulu saya pernah buat eksperimen lah. Kereta enjin hidup. Lepas tu Sikit, tak dengar. apa yang saya buat. Dengar tak? Okey. Hello. Hello. Dengar kah? Dengar. Alright, so saya pernah buat satu eksperimen. Okay, enjin kereta hidup dan air filter tu buka. Okay, apa yang saya buat ialah saya spray air tau. Spray air, pakai spray biasa lah. Macam yang spray bunga punya tu. Spray air saya spray lah masuk dalam enjin. Yang hairan dia punya enjin ni sebenarnya tak berapa kena efek. Dia jalan saja macam biasa. Of course masa itu idling lah, enjin tengah idling. Tapi yang special, yang hairan, saya spray air. Berapa banyak you spray pun, dia tidak akan mati enjin. Enjin dia akan terus jalan saja. Tapi itu air yang Spray. Spray lah, air spray lah. Yeah. Kalau Janganlah hujan, cakap air macam air botol.
saya punya hipotesis ini ialah kalau you terkena air hujan pun sikit tak apa kan. Sebab dia masih jalan juga, enjin masih okey saja. Ya. Okay. So macam kau cakap tu betul lah. Kalau sikit okey, dia sikit macam wap air. Sebab kepanasan tu melebihi kan. Heat engine pun 400 400, 300 kan. Heat. Jadi tak sangat. Tapi Itu kalau heat exhaust saja. tapi kalau air yang terlalu banyak, dia akan ganggu lah. Selalunya macam kita sebab kalau kita hujan lah masalah yang kita macam kat Malaysia ni, kalau bagian kejuruteraan nak hadapi, kalau bagian kita ni biasanya pada hujan lah, hujan. Lepas tu sikap orang Malaysia pula kan. Dia bawa kancil, tapi dia macam dia bawa 4x4. Tu masalah. Boleh ni. Boleh lagi ni bang. Nampak kan ada satu video yang baru-baru ni. Hari lepas. Itu apa klise kan? Klise. Masuk air, selamat. Relax. Baiklah. Okay. So kalau orang nak modify, nak letak tempat mana pun tak ada masalah untuk laluan udara ni. Kalau orang main 4x4 selalu ada snorkel, ada letak tempat lebih tinggi daripada body kereta. Dia letak atas atap ke, paras atap ke mana. Kadang orang redah sungai kan. Tapi kalau kereta nak ubah pun tak ada masalah. Kalau nak tinggal lagi, jangan letak dalam kereta je. Letak dalam kereta boleh, tak ada masalah. Tapi bising lah bila tekan minyak, dia kasar bunyi. Ada aircon lagi. Aircon. Okay. So, seterusnya. Okay. So, fungsi lah. Fungsi filter ni, tujuan dia bersihkan udara sebelum masuk dalam ruang pembakaran ataupun perumah tebu. Okay, kalau sebut pasal ruang pembakaran ni, kalau debu, kalau terkumpul tak apa, ada juga efek bila dia lekat pada permukaan valve. Kan? Kalau berminyak ke apa kan, permukaan pada valve, laluan intake. Tapi kalau pada tebu perumah pun bahaya. Sebab tebu berpusing. Jadi dia boleh jadi macam satu macam benda grinding. Kita grinding dia kan. Grinding permukaan wheel compressor ataupun dekat intake tebu tu kita panggil compressor housing. Bila wheel compressor tu berjalan, bila pasir lekat pada permukaan dia boleh jadi macam grinding lah. Macam kita buat grinding paste tu lah, potong valve tu kan. So boleh jadi bahaya dan boleh merosak pada permukaan dia. Okey. Lepas tu mengurangkan kelajuan udara yang masuk. Okey. Kalau terlalu dia mengurangkan kadar udara masuk. Tambah-tambah bagi sistem carburetor. Kalau injection tak sangat sebab injection bila sensor detect berapa banyak udara, temperature, dia akan sukat lah. Dan dia tentukan berapa banyak minyak masuk. Tapi kalau carburetor tak. Banyak udara masuk, banyak minyak masuk. Okey? Itu untuk carburetor. Yang kedua, menolak percikan api jika berlaku backfire. Selalu backfire ni kadang-kadang permasalahan pada distributor sistem lah. Kan? Salah marking ke ataupun lari ke rotor ke apa, dia akan backfire. Kalau kita tak ada filter, dia meletup direct kena muka masa tengah buat kerja ke apa kan. Tapi kalau ada filter, filter tu dalam tu je meletup. Pum. Selalu backfire lah. Okay. Dan last sekali, dia ambil haba panas daripada exhaust bagi tujuan untuk pemeluapan bahan api. Untuk masuk ke dalam ruang pembakaran bagi tujuan mudah terbakar. Maksudnya bila panas, minyak ataupun panas, dia akan meluap. So, satu proses cecair itu sendiri, liquid, petrol itu sendiri. Satu lagi gas dia. Membantu dalam pemeluapan bagi sistem carburetor. Kalau injection dah tak ada dah. Kalau carburetor dulu punya design je. Bila udara panas, kena dengan petrol pun panas, akan panas juga. So, dia akan meluap. Okay? So, Kasan, nak tambah apa-apa? Ini untuk pattern. Nak tambah sikit ni pasal pemeluapan petrol. Ini fuel lah, petrol lah. So, sebenarnya benda ni sangat-sangat penting untuk cold start. Ya, betul. Cold start.
Kalau starting udara start. dia sejuk, sebab awal-awal pagi udara dia sejuk, petrol dia tidak dapat jadi apa ni pemeluapan Udara. bahan api tidak dapat berlaku. Ya, betul. Pagi. Hanya Jadi pagi titisan saja yang minyak masalah. ni dalam betul. Oleh itu kita perlu masukkan udara, ambil udara daripada sekitar exhaust manifold lah. Ya, betul. Supaya dia panas, dia boleh tak tahu macam mana sebut tu. Pemeluapan. Pemeluapan. Kau boleh cakap Jadi Jerman, kau cakap yang Jerman je. untuk kereta zaman sekarang ni Tak perlu. so untuk apa ini EFI, engine EFI ni kita tak buat begitu sebab dalam throttle body sendiri kita akan jumpa dua hose daripada cooling system. So air daripada engine air panas tu akan masuk dalam dalam throttle body. Dia akan panaskan throttle body. Sebenarnya bukan throttle body lah, kawasan idling tu, idle control valve. Di situ udara akan dipanaskan lah, walaupun tak sepanas exhaust manifold. Tapi ada juga the heating daripada situlah. So you nampak air masuk ke dalam intake throttle body. Ya. Itu saja. Okey, ngam. So tu salah satu. Yang itu saya akan bagi pencerahan bagi siapa yang nak tahu pencerahan yang macam Mr. Carson cakap, pemeluapan menggunakan sistem air yang duduk pada intake manifold tu. Nanti masa masuk intake manifold punya, saya akan tunjuk bagaimana kita panaskan intake manifold tu supaya berlaku. Tapi dia hanya untuk cool start je, pada start pagi-pagi. Tapi masalahnya, kelemahan yang berlaku adalah bila engine dah panas. Dia dah jadi lain pula. Jadi betul. Ya, untuk teknologi lama, kenapa ada perubahan intake laluan air lepas laluan air? Mula-mula tak ada laluan air. Kalau perasan kereta zaman dulu, exhaust dengan intake duduk sebelah-sebelah. Macam Datsun lama kan? Perasan tak? Datsun lama. Kan? Jenis Datsun lama tu, intake duduk sebelah. Maksudnya, kalau zaman sekarang engine block, engine diesel pun ada kan? Diesel ada. Kalau zaman sekarang punya, intake satu side sebelah kiri, sebelah kanan exhaust. Tapi kereta zaman dulu, exhaust dengan intake duduk sebelah-sebelah. So dia lagi apa? Dia kita panggil, dia nak panaskan kan intake tu, jadi dia letakkan laluan intake dengan exhaust tu sebelah-sebelah. Jadi untuk pemeluapan juga. Tapi yang jadi masalah bila enjin dah panas. Kalau pagi tu cantik lah sebab untuk cool start kan. Tapi kalau untuk enjin dah panas, dah stabil, idling tu yang jadi gangguan kat situ pula. Itu sebab teknologi makin lama ada sedikit perubahan dan penambahbaikan. Jadi dia ada perubahan daripada tahun ke tahun, dia ada perubahan setiap tahun. Okey. So dah pukul 10.30. Okay, so saya nak buat sesi soal jawab sekejap. Ataupun dah 10.30 saya saya buat satu video dulu. On satu video, boleh tengok? Boleh. Air filters play a vital role in prolonging the life of an engine. Ini salah satu kalau tak dia boleh cyclone. Dia boleh cyclone udara tu. Tengok. Your engine is with an ACCO betul. air filter. Third-party filters are often poorly designed, ineffective, and potentially damaging to your engine. The intake air of an engine contains particles of different shapes and sizes, such as dirt, dust, sand, and worn tire particles. The air filter stops these particles from entering the engine. And fitting ACCO genuine filters ensures a fit first time and an airtight seal. This results in clean air flowing to the engine via the mass flow meter, where airflow is measured. Measuring the airflow boleh nampak dekat dia punya filter macam mana. Has reached its maximum absorption capacity, airflow is restricted and performance reduced. This is why it is important to replace the air filter regularly, as clean air means maximum performance and fuel efficiency.
Non-genuine Jeep may look the same, but they are not the same. Many are not manufactured to the same specification, with seals either too hard or too soft, which will result in a non-airtight fit in the housing, and dirty air will bypass the filter and flow to the engine. The filter material may also be too coarse, which in turn let fine particles pass through that will deposit on the mass flow meter, causing incorrect measurements and therefore incorrect air-fuel mixture, resulting in engine performance dropping and fuel consumption. Ini yang saya cakap, bila filter bermasalah, tidak mampu untuk menapis kekotoran tadi akan duduk pada map sensor ataupun MAF ataupun airflow sensor. Macam ni lah. Pasir akan melekat dan dia akan merosakkan sensor tu sendiri. Ini yang cukup bahaya kalau filter kita tak guna cara yang betul ataupun kita pakai filter murah semua, dia akan merosakkan sistem lain ataupun komponen lain. Disebabkan habuk tadi, kotor tadi. Okey? Okey. Okey. Increasing. If dirt particles reach the pistons, they can leave score marks that allow air to escape during compression, which further affects engine performance and fuel consumption. Ya, pada enjin juga akan mengalami gangguan. To ensure So, all-round adalah sangat performance, penting less downtime, untuk and high pastikan fuel efficiency, sistem filter yang kita gunakan tu sesuai insist on genuine AGCO air filters. atau tidak, dan filter yang kita pakai tu, adakah filter tu boleh menapis 90% ke ataupun 99%, maksudnya boleh menapis betul-betul kekotoran ataupun habuk yang kita nak elak daripada berlaku masuk ke dalam intake manifold. Bila masuk dalam intake manifold, saya cakap airflow boleh rosak, lepas tu lagi apa, MAF boleh rosak, MAC boleh rosak. Okay, jadi sampai di sini saya nak tengok, nak buat sesi soal jawab. Ada yang nak tanya tak? Sekejap. Saya tengok dekat sini. Sekejap. Okey, kalau ada apa-apa soalan nak tanya saya, boleh tanya. Tak ada masalah. Ada soalan nak tanya saya tak? So far so good juga. Ha? Setakat ni okey. Baik. Okey, baik. Baik. Lagi kalau ada apa-apa soalan boleh tinggalkan dekat mesej bawah tu, boleh mesej tanya dan saya akan cuba jawab. Okey, saya akan cuba jawab. InsyaAllah saya akan cuba bantu. Boleh. Yang mana tengok melalui page ilmu sektor pengangkutan dan kejuruteraan mekanikal. Kalau ada soalan ke nak tanya ke, boleh mesej kat bawah tu, saya cuba bantu jawab. Sebab apa? Saya tak tahu macam mana untuk mesej kat Facebook. Saya tak berapa mahir sangat pakai Facebook. Ni zaman apa ni? Aduh. Tak tahu macam mana nak check. Boleh lah Saya benda ni. Sekejap Sebelum ni ada Cikgu Anwar. Biasanya Cikgu Anwar akan bantu saya. Ada komen bawah. Saya pun cari. Oh, okey, komen bawah. Cikgu kata cikgu tu akan masuk mana ni? Biasanya lepas siap ni saya akan simpan dan hantar dalam YouTube. Maksudnya kalau ada masalah ke kadang-kadang macam last month kita problem pada suara dua orang jemputan saya, masalah suara tak keluar. Jadi saya nasib baik ada dalam OBS Studio, ada record suara dan saya videokan balik dalam YouTube, boleh tengok. So kalau ada soalan boleh tanya soalan, tapi kejap saya sedang fikir macam mana saya nak check. Sebab saya tak berapa mahir sebenarnya gunakan internet. Gunakan Facebook ni. Saya tak berapa mahir. Kat mana nak tengok orang komen ke, saya tak tahu kat mana. Sekejap Boleh.
mana tak apa. Saya pun sebab biasanya Cikgu Anwar akan bantu saya. Tapi hari ni rasanya dia tak dapat join sebab saya tengok dia punya status kereta dia rosak kereta dia rosak. Jadi saya tak mungkin dia tak dapat masuk, dia tengah ada nak repair kereta dia apa kan. So kalau ada soalan boleh hantar je dekat mesej tu, saya akan cuba bantu jawab. Kalau saya tak jawab, saya akan biasanya saya akan jawab dalam mesej juga ataupun untuk next video saya masukkan, tengok bergantung. Sebab Boleh. ya. Sebab saya tak mahir sangat pakai Facebook ni. Okay. So saya harap siapa yang tengok video ni pertama sekali yang saya minta kita share. Sebenarnya tujuan saya buat video live ni tujuan utama dia adalah untuk cikgu-cikgu yang macam saya ataupun PP, pegawai penilaian yang berkaitan dengan teknologi otomotif ni ataupun bahagian SKM lah, supaya kadang-kadang mungkin dorang nak pencerahan secara video, so dorang boleh tengok video saya bagaimana tentang sistem kenderaan lah, ataupun kalau ada buku dorang boleh tengok buku. Kalau macam saya suka tengok buku dan saya suka pergi rujuk bahagian kejuruteraan dan saya rujuk dengan otak-otak mekanik lama kan, untuk kita tengok dia punya knowledge, patut perkongsian ilmu dia lagi lah kan. Tapi saya buat video ni maksudnya kadang PP lah, lebih kepada PP. Yang kedua untuk penerangan pada pemilik kenderaan, kadang nak rujuk, nak tengok. Okay, sebenarnya kita ada lagi 10 slide tapi dah nak pukul 11 sebab saya hanya boleh live dalam 1 jam saja. Selebih pada tu bukan tak boleh. Sebab saya ada panel luar. Contoh saya jemput macam hari ni saya jemput cousin kan. Last month kita jemput lagi ada orang luar. Kadang-kadang saya jemput orang Land Rover, kadang saya jemput orang Proton ataupun Mitsubishi punya orang. Jadi kadang orang nak kongsi boleh, tapi bila saya drag lama-lama takut dia ada urusan lain. Biasanya saya buat dalam 1 jam saja. Apa-apa pun siapa yang nak komen boleh komen. Lepas tu minta share. Kalau nak tengok balik ke, ada yang terlepas pandang ke, boleh tengok dalam YouTube. Sama juga ilmu sektor pengangkutan dan kejuruteraan mekanikal. Cuma kali ni saya minta maaf sebab Abang Jol tak dapat join. Sebab dia kena ke Johor semalam, emergency. Dan dia kata dengan saya ada masalah line internet. Saya suka tu kalau ada dia. Sebab dia banyak kongsi tentang pengalaman dia masa dekat Land Rover, lepas tu dekat banyaklah, ada banyak Continental punya kereta. Jadi kadang dia kongsi kita banyak knowledge kita akan dapat. Lepas tu yang kedua saya nak ucap terima kasih dekat Tok Kasen. Ni kawan lama saya lah. 2016 4 tahun lah dah jumpa. Dia pun tidak kurang hebat juga. Ya, betul. Apa pun saya nak ucap terima kasih Kasen sebab meluangkan masa. So kalau ada next time video kita input banyak lagi knowledge. Selain pada knowledge saya nak boleh saya akan masuk juga. Ya, thank you Kasen. Terima kasih Sifu. Okey, lepas tu student saya kebetulan ada kat sini. Terima kasih. Kok Tian. Kok Tian lagi siapa? Han. Nando ada, Nando. Nando hilang. Tak ada. Nando ada. Okey. Apa pun terima kasih banyak. So terima kasih Sifu. Bila Foto atas sekalian. Thank you. Okey, apa pun terima kasih banyak. So yang menonton ni terima kasih juga support. Saya cuma lebih kepada kita panggil kongsi ilmu lah, perkongsian ilmu. Kalau saya simpan pun lama-lama hilang kan, lupa. Tapi kalau saya share sikit tak banyak, orang lain boleh gunakan ilmu ni untuk rujukan. Okey. Apa pun terima kasih banyak. Saya akan stop dulu live. So kalau nak tengok ulangan boleh tengok dekat Facebook atau ilmu sektor pengangkutan ataupun boleh tengok di YouTube. So saya nak ucap terima kasih pada penonton dekat Facebook. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Kalau ada masa boleh share. Okey, sebab kita berkongsi ilmu. Share, like dan follow. Okey. Like dan follow. Terima tu. Share, like and follow. Kalau dekat macam tu saya pun tak tahu sangat ni. Okey. Thank you. Kalau ada YouTube, please share, like and subscribe. Okay, thank you. Okay, terima kasih banyak penonton kat Facebook. Saya akan buat bulan 9 ni pada 24 lah. Maksudnya biasanya minggu keempat. Every month, setiap bulan, minggu keempat saya akan buat live. Okay?
So, terima kasih banyak Boleh. penonton dekat Facebook. Masih banyak. Jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih banyak. Zoom meeting sekejap Zoom meeting. Okay. The meeting ah. Cikgu, bila ada lagi cikgu? Cikgu? Ah? Cikgu bila after this, cikgu bila